Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semua murid-murid. Sebelum kita mula video ni, Ustaz nak kamu dengar satu lagu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Okay, lagu apa tadi murid-murid? Betul, itu ialah lagu bulan-bulan Islam. Okey, hari ini kita nak tengok sikit apa sejarah bulan-bulan Islam. Ustaz cerita secara ringkas, sejarah bulan Islam ni, sebulan Islam telah wujud lama. Dah ada pada zaman Rasulullah pun. Tapi tahun 1443 Hijrah belum diperkenalkan lagi pada zaman Rasulullah. Hanya ada bulan Muharram, bulan Syawal, bulan Ramadan dan sebagainya. Tapi bila sistem kalender Islam dimula diperkenalkan oleh seorang sahabat Nabi, iaitu Khalifah Islam yang kedua selepas kewafatan Nabi Muhammad, iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab telah mewujudkan sistem ini disebabkan Islam telah berkembang dengan luas dan perlunya satu sistem kalender yang selaras. Sebab itulah Sayyidina Umar wujudkan sistem ini. Tapi walaupun pada waktu tu dah 17 tahun dah berlaku satu peristiwa yang penting dalam Islam, iaitu peristiwa penghijrahan Nabi Muhammad daripada kota Mekah ke kota Madinah. Dah 17 tahun dah, tetapi Sayyidina Umar Al-Khattab mengambil peristiwa hijrah sebagai tahun pertama dalam sistem kalender Islam. Jadi kita sekarang ni dah 1443 tahun kan? 1443 tahun ni bermaksud dah 1443 tahun dah Nabi berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Boleh? Tapi sebab apa Sayyidina Umar ambil daripada peristiwa hijrah? Okey, hari ni kita tengok sikit apa sedikit sejarah berkaitan dengan peristiwa hijrah Nabi Muhammad daripada kota Mekah ke kota Madinah. Semasa Nabi berada di kota Mekah, Nabi berdakwah kepada umat Islam selama 13 tahun. 13 tahun, sepanjang 13 tahun hanya lebih kurang 200 orang sahaja yang memeluk Islam. Tu pun boleh peluk Islam, boleh sembahyang secara sembunyi-sembunyi. Tak boleh nak sembahyang secara terang-terangan, sebab nanti ada orang yang nak bunuh orang Islam, ada orang yang tak suka kepada orang Islam, ada orang yang suka dengki kepada orang Islam. Jadi hidup orang Islam di Mekah pada waktu tersebut sangatlah susah dan berada dalam keadaan bahaya sebab banyak ancaman bunuh kepada umat Islam. Sampai satu hari sampai satu tahap ada berkumpul semua kaum-kaum di kota Mekah. Ada 11 kaum semuanya berkumpul, semua berpakat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkumpul satu tempat, sepakat, okey, malam ni kita nak bunuh Rasulullah. Sebelum mereka sampai ke rumah Rasulullah telah didatangi oleh malaikat, iaitu Malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Malaikat Jibril bagi tahu dekat Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada 11 kaum dengan dibawa oleh 11 orang pemuda datang nak bunuh kamu." Jadi Allah perintahkan pada waktu tersebut disebabkan umat Islam berada dalam keadaan tersepit. Jadi Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk berhijrah daripada kota Mekah, yang orang tak suka dekat Nabi waktu tu, untuk berhijrah ke kota Madinah. Jadi apa Nabi buat pada waktu tu? Pada malam tu juga Nabi minta seorang sahabat Nabi yang bernama Ali bin Abi Talib untuk tidur di tempat Rasulullah, sebagai menyamalah. Sebab nanti orang ingat, oh itu Rasulullah, orang sama-sama semua ingat nak bunuh dia. Jadi pada waktu tu Nabi dah bersiap nak keluar. Ali bin Abi Talib pun dah tidur di tempat Nabi. Tapi waktu tu dah dikepung oleh semua orang jahat. Waktu tu dah kepung dah Nabi. Apa yang Nabi buat? Nabi keluar, Nabi ambil pasir, Nabi lemparkan pasir kepada orang-orang yang jahat tu.
Kemudian semua tertidur. Semua tidur. Oh, tidur. Dan Rasulullah boleh jalan berhijrah daripada kota Mekah sampai ke kota Madinah. Orang bangun-bangun nak cuba bunuh Rasulullah, tengok-tengok bukan Rasulullah, rupanya Sayyidina Ali. Jadi tak jadilah bunuh. Jadi mereka pada waktu itu merancang untuk menghalang, sebab mereka tahu Rasulullah nak berpindah ataupun Rasulullah nak berhijrah ke kota Madinah. Jadi sepanjang perjalanan tu orang-orang jahat ni buat pengumuman, "Hei wahai orang-orang Mekah, siapa yang dapat Muhammad Rasulullah, kami akan bagi ganjaran yang sangat besar." Jadi semua orang pada waktu tu berkejar-kejar untuk cari Rasulullah, untuk bunuh Rasulullah. Jadi Rasulullah pada waktu tu berjalanlah ditemani oleh seorang sahaja sahabat. Sahabat tersebut ialah Abu Bakar As-Siddiq. Dua orang ni berjalan berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Sementara dalam perjalanan tu ada satu kisah yang menarik, iaitu apabila Nabi nak berehat, Nabi singgah di satu gua. Gua ni bernama Gua Sur. Dan Nabi berehat di situ, di Gua Sur. Semasa di Gua Sur ni, tiba-tiba orang-orang jahat ni datang berkumpul, jalan-jalan nak mencari, kan, duk meronda-ronda kat mana Rasulullah ada. Dan bila dia orang datang je dekat Gua Sur, mereka tak sangka ada orang di dalam Gua Sur. Sebab apa? Sebab ada keajaiban yang Allah kurniakan, iaitu gua tu pintu dia ditutup oleh sarang labah-labah. Biasanya sarang labah-labah ni kalau nak dibina, sekurang-kurangnya dalam masa seminggu ke 2 minggu baru boleh tutup satu pintu gua. Tapi waktu tu sudah penuh. Jadi orang jahat ni tengok yang ni dah ada semua ni, dah ada sarang labah-labah, mesti tak ada orang dalam ni. Jadi dia orang tak tengok pun dalam tu. Sedangkan dalam tu ada Rasulullah dan ada Abu Bakar dalam tu. Itu ialah salah satu kelebihan yang Allah bagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selepas dia orang semua balik, Nabi keluar daripada Gua Sur, sambung perjalanan, dan Nabi juga sampai di kota Madinah. Dan di sini, dan benda yang pertama sekali Nabi sampai di kota Madinah, apa yang Nabi buat? Nabi bina satu masjid. Nama masjid ni ialah Masjid Quba. Ustaz ulang sekali lagi, masjid ni ialah Masjid Quba. Ini penting kamu ingat. Nabi sampai di tempat baru, benda yang pertama yang Nabi buat ialah membina satu masjid. Ini menunjukkan Nabi sangat pentingkan untuk kita mendirikan solat, dan sangat pentingkan untuk kita menjaga masjid-masjid kita di dunia ni. Jadi kamu pastikan jaga solat kamu. Nabi tak pernah tinggal solat, tak pernah memandang ringan terhadap solat. Okey, boleh. Kemudian selepas membina masjid, Nabi pun masuklah ke kota Madinah dan berjumpalah dengan orang-orang Madinah dan berdakwah di Madinah. Okey, tujuan Nabi, sebab apa Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, ada 3 Ustaz nak sebut. Yang pertama, disebabkan Nabi nak menyebarkan dakwah di kota Madinah. Yang kedua, disebabkan terdapat banyak sangat ancaman bunuh dekat kota Mekah. Dan yang ketiga, tak lain tak bukan sebab Allah perintahkan Nabi untuk berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Dan apabila Nabi berada di kota Madinah, waktu itulah Islam berkembang dengan sangat luas. Semua orang takutkan Islam, dan ramai beribu-ribu, berjuta-juta orang masuk Islam. Dan termasuklah kerajaan yang kuat pada waktu itu. Kalau kamu main game, orang yang kuat, kerajaan yang sangat besar, iaitu kerajaan Rom, kerajaan Parsi, juga kalah kepada kerajaan Islam pada waktu tersebut. Sebab kerajaan Islam sudah menjadi satu kerajaan yang sangat hebat dan sangat kuat. Okey, jadi sebagai kesimpulan, Ustaz nak bagi 3 pengajaran untuk kamu dalam peristiwa hijrah ni. Yang pertama sekali, apabila kita buat benda yang disuruh oleh Allah ataupun diperintahkan oleh Allah, insya-Allah Allah akan tolong kita. Macam Nabi tadilah. Nabi, Allah perintahkan dia untuk berhijrah. Walaupun kalau orang lupa tu orang kebunuh Nabi. Tapi di dalam perjalanan tu, disebabkan Nabi ikut perintah Allah, Allah bantu, Allah hantar laba-laba, Allah bagi orang tak nampak dan sebagainya. Akhirnya Nabi sampai juga di Madinah.
Kita kena ingat, kalau kita buat sesuatu mengikut perintah Allah, insya-Allah Allah akan tolong kita. Itu yang pertama. Okey, yang kedua, kalau kita nak minta tolong, kita kena minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita banyakkan berdoa. Nabi sepanjang perjalanan berhijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah, Nabi banyakkan berdoa kepada Allah, dan alhamdulillah dipermudahkan urusan sampai juga di kota Madinah. Bahkan Nabi membina satu empayar Islam yang sangat besar di kota Madinah. Dan yang terakhir, tak lain tak bukan, seperti mana benda yang pertama yang Nabi sampai di kota Mekah, Madinah, apa yang Nabi buat? Nabi bina masjid. Jadi ini sangat penting untuk kamu, murid-murid sekolah Pucung Utama 3. Pastikan dalam apa jua keadaan, pastikan kamu menjaga solat kamu. Kalau yang lelaki, kalau boleh, nanti lepas PKP ke, pergi solat di masjid. Dan jaga solat kamu. Pastikan kamu menjaga solat 5 kali sehari semalam. Itu secara ringkasnya kita punya perkongsian berkaitan dengan hijrah. Dan apa yang Ustaz telah ceritakan semua ini ada terkandung dalam kuis kamu. Jadi selepas kamu tengok video ni, kamu boleh menjawab kuis berkaitan dengan makna hijrah. Ustaz bagi tahu siapa yang boleh jawab kuis dengan betul, dengan tepat, Ustaz akan sediakan hadiah yang lumayan. Itu saja. Jumpa lagi. Jangan lupa untuk jawab kuis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.